dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan practitioner sekalian. Nama saya Siti Nomadiana binti Syarom. Saya seorang penjawat awam daripada Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, Mada Ampang Jajar. Pada kali ini saya ingin menyahut seruan Prof. Shah untuk berkongsi berkenaan dengan satu dapatan kes daripada klien saya. Okay, yang tuan-tuan boleh tengok di sini. Ya, kalau nampak jelas. Okay, di sini ada pokok. Ni ada orang, ada rumah, ada perahu, ada laut, kemudian ada bukit, ada pelangi dan sekali di sini dia ada burung. Ada 5 burung. 1, 2, 3, 4, 5 dan juga ada satu surat. Surat ada bentuk love di situ. Untuk latar belakang kepada klien ini, seorang wanita berusia 22 tahun bernama Puan, saya gelar sebagai Puan Y. Puan Y ni dia merupakan seorang penjawat awam juga, merupakan rakan sekejap. Jadi dia ni tak ada apa-apa isu lah, tak ada isu yang serius, tekanan dan sebagainya. Cuma saya nak berkongsi, saya minta dia buat dengan tenang, mungkin segan gembira dan jangan bayangkan apa-apa. Alhamdulillah beliau telah mengambil masa selama 1 malam untuk melukis, menghasilkan lukisan ini dan saya berjaya tafsir lukisan ini. Saya baca bersama, saya bertanya dan saya membuat andaian dan saya minta pengesahan daripada Puan Y. Puan Y merupakan seorang wanita yang normal, telah berkahwin pada tahun lepas dan sekarang ini dia sedang dalam hubungan jarak jauh dengan suami sebab suaminya merupakan seorang frontliner yang sedang bertugas di Sarawak. Mula-mula saya bertanya berkenaan, kita lihat dulu ya daripada rumah. Rumah. Kalau di sini tak apa jelas, tapi apa yang kita boleh nampak di sini, rumah ini berwarna merah tapi bukan merah yang ditekankan, merah dalam kadar yang sederhana dan bumbungnya juga adalah berwarna jingga. Jingga dan dilakarkan dan juga diwarnakan dengan warna coklat. Jadi soalan saya kepada Puan Y adalah, warna merah ni, saya bertanya berkenaan dengan hubungan kekeluargaannya. Adakah keluarganya ni bersifat terbuka? Bermaksud mereka ni berkomunikasi secara terbuka. Dan Puan Y memaklumkan kepada saya, ya memang keluarganya jenis bersifat terbuka, tidak ada menyimpan apa-apa. Dan memang kalau apa-apa, mereka akan terus cakap, takkan ada simpan-simpan. Itu yang saya dapatkan pengesahan yang pertama daripada klien saya. Kedua, berkenaan dengan bumbung. Saya kata bumbung ni kalau warna jingga ni sebenarnya melambangkan desire ataupun keinginan dan gabungan dengan warna coklat ini sebenarnya adalah warna untuk kestabilan. Saya bertanya kepada Puan Y, adakah dia menginginkan kestabilan dalam hubungan berkeluarga dia? Itu soalan saya daripada Y dan dia mengesahkan. Dia kata betul, sekarang dia dah ada 2 keluarga. Bermaksud dia ada keluarga mertua dan dia juga ada keluarga dia sendiri. Jadi dia nak menstabilkan hubungan di antara kedua-dua keluarga tersebut. Jadi dia mengesahkanlah apa yang telah saya andaikan. Dan kita lihat pada tangga. Setiap pada tangga ni, dari segi hubungan saya kata setakat pendengar tidak memberi apa gambaran yang serius lah. Jadi mengakulah dia tidak ada masalah daripada hubungan dengan orang lain. Jadi, dari segi tingkap dan juga pintu besar, jadi kalau dari segi hubungan saya andaikan dia ni tidak ada masalah berkomunikasi dan sangat welcoming dengan orang sekeliling dan dia mengakui andaian saya tersebut lah. Kemudian kita akan lihat di sini berkenaan dengan orang. Orang ni saya tanyakan kepada Puan Y, adakah orang ini merujuk kepada diri dia? Dia mengakui ya. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok, di sini tidak berapa jelas warna. Okay, di kepalanya warna merah jambu dan bajunya berwarna ungu dan kakinya terbuka ya. Okay. Kalau dilihatkan daripada gambar di kepalanya ini menunjukkan warna pink ini bermaksud kasih sayang. Dan saya dapat lihat di sini ada penekanan warna pink. Jadi saya bertanya kan adakah dia berasa ingin disayangi atau dia merasakan sedikit kurang kasih sayang? Dia kata ya, disebabkan suami dia tidak berada di sisi, jadi dia memang memerlukan dan mahukan kasih sayang yang lebih daripada suami dia. Dan baju warna ungu ni sepatutnya melambangkan fokus. Jadi dan juga dilorekkan juga di bahagian tepi. Kalau dilorekkan ni juga maksud dia mahu orang memberi fokus kepada dia. Jadi memang
bertepatanlah dengan andaian saya, bermaksud dia ni merasakan dia memerlukan lebih banyak kasih sayang daripada orang yang dia cintai dan suami dia lah kalau dalam cerita dia ni. Kemudian kita akan lihat dari aspek kaki. Saya di sini kaki dia macam terbuka. Jadi kalau terbuka ni macam dia ke arah dia ke suatu tempat. Jadi saya akan ceritakan dari aspek perahu dan juga kaitan dengan laut ni. Kemudian kalau lihat daripada tangannya dilukiskan secara terbuka begini. Bermaksud kalau terbuka itu, kalau ikut fahaman dan tafsiran saya tu, saya andaikan dia ni seorang yang bersifat terbuka. Nothing to hide, tak ada apa-apa nak sembunyi pun. Jadi dia mengakui ya betul, dia jenis yang terbuka, dia tak akan simpan apa-apa. Kalau tak puas hati ke apa, dia akan cakap secara terus. Itu apa yang saya andaikan dan dia mengesahkan maklumat tersebut. Kemudian kita akan lihat daripada aspek pokok. Ya, pokok sini. Kalau dilihat di sini, dahannya sangat kukuh dan tidak ada penekanan ataupun warna yang ditekankan, dan akar juga, dan dia tidak menunjukkan akar yang jelas. Dia tidak menunjukkan akar yang digelakkan dan sebagainya. Jadi saya tanya dia, adakah dia berasa selesa sebab di sini selesa dengan kerjanya sekarang? Dia kata ya, dia berasa selesa dan dia merasakan ada sokongan di tempat kerja. Jadi dia juga membenarkan andaian saya lah, sebab dari segi dahan ni nampak tidak ada rapur dan sebagainya, nampak kukuh. Kemudian yang menarik perhatian saya adalah berkenaan dengan perahu ini. Okay, perahu dan sini ada laut. Saya kata, adakah dia sedang berasa sedih sekarang? Dia kata memang dia ada sedih sebab hubungan dia dan suami dia berjauhan. Jadi saya kata, adakah dia ada niat untuk merantau atau berhijrah? Jadi dia kata ya, dia memang ada niat merantau dan berhijrah. Dan daripada keseluruhan gambar ini, yang paling dilorekkan adalah perahu ini. Jadi bila dia melorekkan perahu ini, menunjukkan benda ini yang menjadi penekanan dalam hidup dia. Jadi dari bina atau subconscious mind dia tu memberi signal bahawa dia ada niat untuk berhijrah, dan ini berkaitan dengan pergerakan kakinya yang terbuka. Bermaksud dia memang ke arah untuk berhijrah. Dan saya juga bertanya pada klien, memang dia ada niat ke nak berhijrah? Jadi dia mengisahkan, dia kata memang dia sekarang ni dalam berkira-kira nak berhenti kerja dan nak berhijrah mengikuti suami dia, tapi masih dalam perancangan. Belum dia berhentikan sebagainya, masih dalam perancangan. Okay. Seterusnya, kita dapat lihat di sini adalah burung. Ya, burung. Burung di sini ada 5. Okay, ada 5 burung. Jadi saya sekadar bertanya, saya kata ada signifikan tak burung ni dengan dia? Jadi dia maklumkan kepada saya, ya. Dia ada apa berlaku dah 5 bulan sudah ataupun 5 tahun sudah. Dia kata, ya, dia kahwin 5 bulan sudah. Kemudian, dia mengesahkan jugalah kata nombor 5 tu sebenarnya ada signifikan dengan kehidupan dia. Seterusnya, kita lihat di sini ada bukit. Bukit dua sini. Kalau bukit ni sama ada menggambarkan ibu ataupun menggambarkan cabaran dan juga peluang hidup dia. Kalau tengok sini, bukit dia tak curam. Jadi antara soalan saya tanya, adakah dia seorang yang rapat dengan ibu? Dia kata ya, apa-apa dia akan cerita pada ibu dia. Kemudian dari segi ni kita lihat bukit ni bermaksud peluang dan juga cabaran. Jadi kalau tengok sini, bukit dia tak terlalu curam. Kemudian kita lihat pelangi. Pelangi ni berunsur harapan yang mungkin ada dan mungkin tak ada. Macam itulah saya punya andaian. Saya kata ada tak macam dia rasa keadaan yang dirasa benda tu macam ada, tapi dia kadang pelangi ni akan muncul tapi dia tak akan selama-lamanya. Dia kata ya, dia memang dia merujuk kepada dia tak tahu bila suami dia selaku frontliner akan berjumpa semula dengan dia. Jadi ini memang pelangi ni kan memberi signifikan kepada dia. Maksud pelangi ni adalah cantik tapi dia tak akan ada selalu. Itu juga dengan kehidupan klien ini. Dan akhir sekali adalah matahari. Matahari ini selalunya menggambarkan kasih sayang, warm, tenaga. Jadi kalau dilihat dari sini memang matahari ini pun dekat dengan keluarga ataupun dia merasakan dia memerlukan lebih banyak kasih sayang. Dan yang paling unik tentang lukisan ini adalah dia mempunyai satu surat cinta di sini. Jadi saya kata kepada klien, ada apa-apakah yang ingin dia menyampaikan
Dia kata sebab surat ni selalunya kita harus letak sesuatu dalam surat untuk kita sampaikan sesuatu. Dia kata ya, sebab dia ingin menyampaikan sesuatu sebab sekarang ni suami dia sedang dalam operasi dan sukar dihubungi. Jadi surat ini seolah-olah menggambarkan isi hati yang dia ingin sampaikan kepada suaminya. Jadi secara keseluruhannya saya dapat lihat daripada sini warna yang dominan dalam lukisan ini adalah warna biru, komunikasi. Tetapi warna biru ni tidaklah dalam keadaan yang ditekankan tapi dalam keadaan yang seimbang. Jadi memang kalau dari segi komunikasi dilihat dari segi perwatakan dan juga saya bertanya kepada klien memang dia ni seorang yang tidak ada masalah dengan berkomunikasi. Dan akhir sekali berkenaan dengan rumput di bawah pokok ni saya ada bertanya dengan dia sama ada gangguan di tempat kerja dan sebagainya. Dia kata di tempat kerja tak ada sebarang gangguan lah. Cuma dia mempunyai impian kecil dia adalah untuk menjadi surumah dan juga pada masa sama menjadi businesswoman. Mungkin signifikan sebab ada dua rumput dan kecil ya di bawah pokok tersebut. Dan akhir sekali soalan saya kata berdasarkan andaian saya yang telah disahkan oleh klien, jadi klien Puan Wan mengatakan hampir 90% daripada andaian saya adalah tepat dan juga berpadankan dengan apa yang dia rasa sekarang. Jadi alhamdulillah saya dapat membantu meneroka isi hati dan juga subconscious mind klien saya. InsyaAllah saya akan terus mencuba beberapa banyak lagi kes. Terima kasih. Assalamualaikum.